وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Wishahul Afrah wa Isbahil Falah, kitab Jawi, muka surat 21, babu syurutis salah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, babu syurutis salati. Ini bab pada menyatakan segala syarat sembahyang. Jadi kita sudah selesai perbahasan muqaddimah berkaitan sembahyang. Sekarang masuk pada perbahasan yang seterusnya, iaitu bab pada menyatakan syarat-syarat sembahyang, yakni syarat-syarat sah sembahyang. Kerana syarat ini ada dua, syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang. Kalau syarat wajib sembahyang telah lalu kita sebut bahawa kalau dia itu Islam, dia berakal, dia baligh, suci haid dan nifas, maka dia tu wajib sembahyang. Dia masuk dah dalam kata syarat-syarat wajib sembahyang. Dan sekarang kita nak bahas bukan lagi syarat wajib sembahyang, tapi syarat sah sembahyang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kata pengarang, ini bab pada menyatakan segala syarat sembahyang, yakni segala syarat sah sembahyang. Bermula segala syarat sembahyang, yakni bermula segala syarat-syarat sah sembahyang dahulu, yakni sebelum daripada masuk padanya pada sembahyang. Belum masuk sembahyang, dia ada syarat sebelum masuk dalam sembahyang lah syarat ni. Kalau dalam sembahyang dia panggil sebagai rukun. Kemudian setiap rukun tu pula ada syarat sah dia. Ini syarat sah sebelum sembahyang. Jadi belum sembahyang lagi dah ada dah syarat sahnya. Bahawa ada ia seorang suci daripada hadas. Itu yang pertama. Hadas mana ni? Bila kata hadas ni terbahagi kepada tiga. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Hadas kecil itu iaitu hadas yang mana kalau kita ketuk berak kecil batal. Itu hadas kecil. Adapun hadas pertengahan ialah hadas di mana seseorang berjunub, keluar air mani, bersetubuh, tu dia panggil hadas pertengahan. Hak tu wajib mandi. Dan yang ketiganya ialah dia tu haid dan nifas. Selepas daripada haid, selepas daripada nifas, ia suci, maka dia pun mandi. Itu hadas besar. Kategori hadas kecil, hadas besar, hadas pertengahan ni ialah melihat kepada tahap larangan ke atas orang-orang tertentu. Ke atas orang yang hadas kecil, larangan dia lebih kecil berbanding hadas besar haid nifas. Jadi antara junub, kecil berak dengan haid nifas,
larangan yang paling banyak sekali ada pada haid dan nifas, maka digelarkan sebagai hadas besar. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata, jadi pertamanya mesti suci. Makna kalau dia tu berhadas, hadas kecil, wajib wudu. Kalau berhadas, hadas besar, wajib mandi. Ataupun hadas pertengahan. Dan daripada najis yang kedua pula, mesti suci daripada najis yang tiada dimaafkan daripadanya, daripada najis pada kainnya, kain seorang, dan badannya, badan seorang, dan tempatnya, tempat seorang. Noktah. Syarat sah yang kedua ialah mesti suci daripada najis yang tak dimaafkan. Ini bermakna najis ada dua, najis yang dimaafkan, najis yang tak dimaafkan. Najis yang dimaafkan kalau ada dalam sembahyang, ada di kain, ada di badan, ada di tempat sembahyang, maka dia tidak membatalkan sembahyang, sah sembahyangnya. Tapi kalau najis tersebut tidak dimaafkan, tahi kucing, tahi anjing, tepek atas kain, tepek tempat kita nak sembahyang, maka tidak sah sembahyang kita. Kain ni apa kain? Kain tu makna baju dan seluar atau kain yang kita pakai ketika sembahyang. Kain ni tak semesti kain bawah ya. Kain ni termasuk pakaian atas, pakaian bawah, dan apa-apa yang kita pakai ketika sembahyang, semua pakaian itu mesti suci. Tempat pula, maksud tempatnya ialah ketika mana kita rebah lutut untuk sujud, anggota yang terkena di lantai itu, itulah tempat sembahyang. Kalau anggota itu tak kena kepada lantai tersebut, walaupun berhadapan dengan lantai itu, kalau ada najis di situ, sah sembahyang kalau tak bersentuh. Contoh sejadah ni, yang sentuh sejadah ni beberapa sejadah ya daripada badan kita, bukan satu sejadah ni sentuh. Jadi kalau contoh ada tahi babi ke ada tengah tu, tahi babi. Kita pun tak ada jalan lain, kena sembahyang situ. Kita pun jalan sembahyang. Sembahyang ada tak kalau kita sujud situ kena tahi babi tu? Tak kena. Maka sah. Tu Dan menutup warna aurat. Kenapa dia kata menutup warna aurat? Kenapa tak sebut menutup aurat? Kerana aurat ini terbahagi kepada dua, nisbah kena tutup. Pertamanya bentuk badan, yang kedua warna kulit. Itu dua ni ada sangkut paut dengan aurat. Jadi kalau luar sembahyang, bila berada di hadapan ajnabi, wajib menutup aurat, nisbah, warna kulit, dan bentuk badan yang boleh ditutup. Bentuk badan yang boleh ditutup. Adapun bentuk badan yang tak boleh ditutup, contohnya bahu, tu tak nak kata apalah, takkan nak pakai kotak pula. Kepala, tu tak nak kata apalah. Memang bentuk begitu kan, nak pakai helmet pula. Tu dimaafkanlah. Bentuk yang perlu dielakkan, bentuk dada, bentuk punggung, badan dia, hak depan belakang. Tu kena tutup. Tapi dalam sembahyang, syarat sahnya menutup warna aurat. Maksud apa? Kalau seorang lelaki ataupun perempuan menutup aurat, iaitu menutup warna kulit, tapi tak menutup bentuk badan, sah sembahyang. Sah sembahyang. Jadi contohlah perempuan, contohnya dia pakai menutup aurat tapi pakai t-shirt seluar jean. Pakai t-shirt seluar jean, stocking. Kemudian hak tangan tu dia pakai stocking tangan tu. Ketat lah. Tapi tutup warna kulit. Sah tak sembahyang? Sah sembahyang dia. Tapi kalau dia sembahyang di hadapan ajnabi, sah sembahyang dia, tapi haram nisbah tak tutup aurat depan ajnabi. Sebab masih menampakkan batang bentuk tubuh dia. Tu beza tu. Dalam sembahyang lain, di luar sembahyang lain. Cumanya walaupun dalam sembahyang disyaratkan menutup warna aurat, kita seyogianya bagusnya tutup belakanglah dengan bentuk-bentuk sekali. Itu adab dengan Tuhan lah pula. Tu. Maka jika lemah ia seorang daripada menutup aurat, kalau tak mampu tutup aurat,
Contohnya seperti tiada dapat sesuatu yang menutup aurat sekali, yakni sama sekali. Tak ada kain apa semua, tak ada. Dia mangsa banjir. Pakaian tu semua rip dengan banjir tersebut. Tak boleh, hilang habis. Atau didapat pakaian mutanajis, terkena najis. Pakaian tu ada, tapi hak ada tu kena najis belaka. Dan dalam masa yang sama, dan tiada kuasa membasuh akan kain tersebut. Kain yang kena najis tu tak boleh nak basuh. Tak ada air ke atau apa-apalah yang tak boleh nak basuh. Kain dia tu kena air, kena najis. Sebab apa tak boleh basuh? Kerana ketiadaan air. Satu, dua dah. Dua contoh dah. Ataupun dihabaskan dia, dihabaskan dia, betul lah bahasa Melayu, dihabaskan atau dihabaskan kain itu pada tempat najis. Pada tempat najis. Apa dihabas? Ditahan, diletakkan pakaian tu di tempat najis. Jadi najis lah, jadi mutanajis pakaian tu. Tu semua gambaran masalah yang mengatakan tak ada pakaian yang menutup aurat. Sama ada tak ada langsung pakaian menutup aurat, ataupun ada pakaian tapi mutanajis pula, tak boleh nak basuh, atau pakaiannya itu terkurung dalam tempat najis, menyebabkan kain dia pun najis. Dan tiada serta seorang melainkan sehelai kain jua. Tak ada kain lain dah, melainkan satu tu lah. Melainkan sehelai kain jua, menghamparkan sehelai kain tu di atas najis. Bukan, silap. Atau sekali lagi atau dihabaskan seseorang. Dihabas ni di penjara. Seseorang tu kena penjara pada tempat najis. Seorang tu kena penjara di tempat najis. Dan yakni padahal tiada serta seorang melainkan sehelai kain jua, menghamparkan kain itu di atas najis. Dia dikurung, dia dipenjara di tempat najis, dan tak boleh nak elak najis tersebut melainkan dia hamparkan sehelai kain yang dia ada. Jadi bila dia hampar sehelai kain yang dia ada, boleh pakai baju? Tak pakai baju lah, tak menutup aurat. Maka lagu mana ni? Maka sembahyang ia seorang, maka hendaklah ia seorang sembahyang bertelanjang pada 3 surah ini, pada 3 gambaran ni. Apa gambaran dia? Pertama, tak ada baju langsung. Satu. Lepas tu sembahyang apa? Sembahyang telanjang. Boleh ke sah ke sembahyang telanjang? Sah, dia kata sah. Dia wajib sembahyang telanjang. Sebab apa wajib sembahyang? Sebab dia Islam, dia baligh, dia berakal, dia suci haid, suci nifas. Ada syarat wajib. Cuma syarat sah saja tak menepati. Sebab apa? Sebab dia tak ada kain yang menutup aurat. Sembahyang dalam keadaan bugil. Yang kedua adalah dia tu ada kain, tapi kain tu kena najis. Kain kena najis, kalau bawa mari sembahyang tak sah sembahyang, maka mesti sembahyang dalam keadaan telanjang. Gambaran ketiga, dia ni dikurung di tempat najis, dan tidak boleh dia lapik. Semua najis lah kau ni, tahib lah kau. Nak sembahyang juga. Sembahyang dalam keadaan dia mesti keluarkan, pecah dia punya baju kain dia untuk buat sejadah tampung terkena najis tu. Maka dia sembahyang dalam keadaan telanjang. Jadi 3 gambaran ni mesti dia sembahyang dalam keadaan telanjang. Wajib ke tak qada semula? Dia kata, dan tiada wajib qada atasnya, atas orang. Sedap. Sedap pun kena 3 ni lah. Tak boleh lah saya saja telanjang, tak boleh. Tu tak sah pada awal. Tu qada semula lah. Boleh sembahyang telanjang. Dia pun balik dah. Dia tak tahu masalah apa. Dia kata tahu sembahyang telanjang. Dia tak mari surah, dia tengok. Dia dengar kat speaker. Jadi dia pun ingat, boleh main telanjang. Main telanjang tak habis surah. Sudah. Itu tak sah pada awal.
Dan ada sembahyang berjemaah dalam keadaan telanjang, ada. Tu pun jarang berlaku lah. Yang mana semua kampung tu tak ada baju lah kau. Sembahyanglah berjemaah telanjang. Tapi tak dituntut sembahyang berjemaah. Tak ada tuntutan fardu kifayah sembahyang jemaah di Masjid Surau kalau tak ada kain langsung satu kampung tu. Satu kampung tak ada kain. Ataupun satu kampung semua kena najis belaka kain dia. Jadi tak ada Masjid Surau, tak ada azan pun tak apa, tak sembahyang pun tak apa, masing-masing sembahyang rumah. Tapi andai kata kalau nak sembahyang juga boleh. Tu kata. Nak sembahyang dalam keadaan telanjang boleh juga. Ni kalau berlaku sungguh tak tahu. Huru hara orang. Lagu mana sembahyang telanjang ni? Tak lama viral lah. Gitu ya. Dan tiada lazim atasnya, atas seorang, tiada lazim ni tak wajib menerima hibah kain. Kalau orang beri kain, dia hadiah kain tu, wajib dia terima? Tak wajib terima. Sebab bukan kain dia. Sebab apa tak wajib terima? Kerana besar bangkitannya, bangkitan seorang. Apa bangkitan? Ungkit. Takut sehari esok-esok dia ungkit, mari dia balik kain yang aku bagi tu. Tu ya sebab dia. Sebab tu ya boleh jadi orang bangkit semula, yakni orang ungkit semula kain yang aku bagi tu. Mari lah balik, ataupun bagi duit lah 100 aku bagi dah dulu. Jadi tak wajib terima, tak payah terima lah. Apa terimanya, boleh sembahyang telanjang sah dah. Allah. Tapi kalau sembahyang jemaah telanjang ni, Tok Imam tak duduk depan. Tok Imam duduk depan, habis kita lah tengok ponggong dia, warna Tok Imam ini. Dia sembahyang satu soft. Tok Imam tu depan sikit je. Depan sikit je. Tu nak keluar juga dalam keadaan telanjang lah. Zaman Paleolitik. Zaman Neolitik ke apa. Paleolitik, Neolitik. Tak ada baju, tak ada seluar. Kemudian kata musannif, kalau dia tu boleh tutup aurat dengan tanah, maka wajib tutup aurat dengan tanah. Tanah selut. Dia selutkan habis satu badan tu sehingga kan tak nampak anggota badan dia. Tutup aurat juga boleh. Tutup aurat dengan tanah. Tapi kalau dia telanjang, dia sembahyang dalam keadaan gelap, dia tak nampak orang sebelah pun tak nampak dia sembahyang dalam keadaan telanjang dalam satu bilik yang gelap gelimat, itu tidak sah. Kerana syaratnya ialah mestilah dia berjisim. Pakaian tersebut mesti berjisim dan ada di badan kita. Itu syarat menutup warna kulit. Bukan semata-mata tak nampak saja. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana tadi? Dan lazimlah atasnya, mana tadi? Dan lazimlah atasnya, atas seorang. Lazim ni wajib. Wajib atas orang yang sembahyang telanjang tu terima pinjam. Kalau pinjam boleh. Kerana apa pinjam boleh? Kerana dhaif bangkitannya, dhaif ungkitan dia. Nak ungkit tu kurang sikit lah, sebab kita bagi semula. Banding dengan hibah, hadiah tu kita bagi terus, dia pun terima. Jadi ungkitan tu lebih banyak berbanding kita pinjam. Pinjam ni sehari memang bagi balik pun. Jadi kita ni jadi kita ni pinjam dengan hutang, dua benda yang berbeza, yang orang kadang-kadang keliru. Pinjam ni ialah kita ambil satu barang dengan izin dia dan bagi semula barang tersebut. Tu pinjam. Kalau hutang pula, kita beri, kita ambil nilaian sesuatu dan kita akan beri semula kepada dia nilaian sesuatu yang sama, tapi bukan nilaian sesuatu yang sama tetapi barang berbeza. Okey, contoh. Kita pinjam mutu. Pinjam mutu ke hutang mutu? Pinjam mutu lah. Sebab apa pinjam mutu? Sebab kita ambil mutu yang sama dan akan bagi semula mutu yang sama, bukan mutu lain. Kalau hutang pula, contoh, aku nak pinjam RM10. Aku nak hutang RM10. Jadi dia kawan pun bagi RM10. RM10 mana? RM10 A. RM10 A. Kita pun pergi belilah barang. Esok kita bagi balik RM10.
RM10 yang kita bagi tu bukan RM10 semalam, RM10 yang lain. Nilai sama, RM10 beza. Nilai saja RM10 sama, tapi RM10 semalam bukan kita bagi RM10 semalam. RM10 yang kita baru dapat gaji hari ni, tu dia panggil hutang. Jadi tak betul lah kita kata pinjam duit. Tak betul. Istilah pinjaman PTPTN. Tak kena. Dia hutang PTPTN. Tu betul. Pinjam PTPTN tak kena. Hutang PTPTN betul. Saya nak hutang mu RM20. Hutang bukan pinjam. Kalau pinjam RM20 tu yang kita ambil tu kita bagi semula. Bukan nilai dah. Diri wang tu sendiri kita bagi semula. Duit RM20 yang dia bagi tadi kita bagi semula. Itu pinjam. Tu. Kalau hutang, nilai dia kita ambil, kita akan bagi nilainya semula dengan wang yang lain. Tu. Jadi tak wajib atas dia pinjam kalau orang beri pinjam lah. Maka jika tiada diterima, yakni kalau tak terima pinjaman orang nak bagi kain tu, tiada sah sembahyangnya, sembahyang seorang. Kena terimalah. Dan wajib pula menutup aurat daripada manusia lain daripada sembahyang. Wajib menutup aurat daripada manusia lain daripada sembahyang. Dan jika di dalam khalwat, dan jika di dalam kelam sekalipun. Ni nak kata wajib menutup aurat ketika kita sembahyang di hadapan manusia lain. Okey, di hadapan manusia lain maksudnya apa? Sekira-kira manusia lain ada di tepi kita, tak nampak kita punya aurat tu tak nampak. Walaupun kita berkhalwat dengan dia. Berkhalwat tu apa dia? Berseorangan dengan dia. Dan walaupun dalam keadaan gelap gelita sekalipun, wajib tutup aurat. Bukan bermakna kita boleh telanjang sebab duduk dengan dia dorang dalam keadaan gelap gelita, tak nampak pun satu sama lain. Bolehlah sembahyang dalam keadaan telanjang? Tak boleh juga. Kena tutup aurat. Satu hari Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan tidak menutup aurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia tutup aurat. Apabila isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kenapa nak tutup aurat, dia kan tak nampak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata memang tak nampak, tapi mu nampak dia. Dia memang tak nampak. Dia memang tak nampak. Kamu wahai isteri tu, dia tak nampak isteri Rasulullah, tapi isteri Rasulullah melihat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wajib juga tutup aurat walaupun depan orang buta. Tu orang buta, orang celek dalam keadaan gelap sama, wajib juga tutup aurat kalau depan ajnabi. Tu. Melainkan kerana hajat. Melainkan kerana hajat. Ni umumlah. Menutup aurat secara umum. Menutup aurat wajib depan manusia yang ajnabi ataupun mahram. Kecuali kerana hajat. Hajat saja boleh untuk telanjang, boleh untuk buka baju. Seperti kerana mandi. Nak mandi, pecah baju habis, boleh. Harus. Harus pecah habis mandi, pecah habis semua baju kain untuk mandi, boleh. Tu ada hajat. Hatta mandi wajib sekalipun, sebab ada hajat. Dan kerana bersejuk-sejuk, apa dia? Hangat ke dia pun telanjang. Tak apa, duduk seorang-seorang lah, jangan duduk depan orang. Ni duduk kat masjid 300 orang. Panas, buka baju orang kali. Selesai masalah. Lepas tu dia kata, ni kita Wisyaul Afrah kata boleh ni. Hak tu depan orang, ni seorang-seorang ni. Seorang-seorang mandi, seorang-seorang. Bukan nak mandi berjemaah pula. Mandi berjemaah kena pakai kain lah. Dekat sini bila kata tutup aurat itu tak wajib. Tutup aurat itu seseorang tu boleh buka aurat kerana hajat seperti mandi dan sejuk.
Maka ulama bahas, kalaulah seseorang itu bersetubuh dengan isteri dia, wajib ke tak pakai selimut? Wajib ke tak pakai selimut? Dari sudut wajib tak, tapi sunat. Tapi sunat. Cuma ada pandangan Syekh Ar-Rashidi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahawasanya ketika itu boleh juga bertelanjang kerana ada hajat. Itu pandangan dia. Itu pandangan Syekh Ar-Rashidi dalam kitab Hasyiah Ar-Rashidi ala Nihayatil Muhtaj. Habis, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan umpamanya, lain-lain lagi lah. Apa saja hajat yang walaupun hajat tu hajat yang kecil saja, boleh dia pecah baju untuk dia tidak menutup aurat, tapi dalam keadaan seorang diri. Silap sikit lah tadi tu. Jika dalam khalwat tu bukan berduaan, khalwat ni duduk seorang-seorang. Khalwat tu duduk seorang-seorang, bukan khalwat yang zina tu, bukan. Khalwat zina tu berseorangan juga, berseorangan bersama dengan orang lain. Khalwat di sini duduk seorang-seorang. Walaupun dia duduk seorang-seorang, wajib menutup aurat bila nak semayang. Walaupun dalam gelap sekalipun, dia duduk seorang-seorang, wajib menutup aurat ketika semayang. Begitu. Tu Kemudian, maka harus membuka aurat di dalam khalwat. Di dalam khalwat apa dia? Ketika duduk seorang-seorang. Dia boleh lah. Bila tu? Bagi sekurang-kurang hajat. Apa sekurang-kurang hajat? Hajat yang paling rendah sekali, seperti mandi tadi, hangat. Dia bolehlah buka baju habis telanjang kalau duduk seorang-seorang. Kalau dia duduk dengan orang, dia duduk dengan mahram, maka boleh buka qadar yang selain aurat lah. Aurat depan mahram, pusat hingga lutut, baik lelaki baik perempuan. Kemudian, tetapi makruh melihat aurat dirinya, diri seorang. Boleh buka aurat sebab ada hajat, tapi tengok aurat sendiri makruh. Seperti mana makruh melihat kemaluan isteri sendiri, makruh kalau tak ada hajat. Adapun melihat kemaluan orang, haram lah, tak ada khilaf tu. Melihat malu orang, melihat maluan isteri orang, tu makruh, itu haram, tanpa khilaf tu. Jika tiada kerana hajat, mana tadi? Bukan, dia sambung sini. Tetapi makruh melihat aurat dirinya, diri seorang, jika tiada kerana hajat. Tak ada hajat, dia tengok aurat sendiri, makruh. Kalau ada hajat, tak makruh lah. Contoh, nak berubat, nak sapu apa ke, sakit apa tu, kena tengok kemaluan. Boleh lah tu, sebab nak berubat. Tu bermula, bermula nak bincang pasal aurat pula. Bagi laki-laki dulu. Bermula aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Dah pusat dengan lutut sendiri aurat ke tak? Pusat dan lutut sendiri tidak aurat, tapi wajib tutup, kerana atas kaedah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang wajib tidak akan sempurna melainkan buat benda tersebut, maka benda tersebut jadi wajib. Tutup aurat antara pusat dengan lutut tidak akan sempurna melainkan tutup pusat dan tutup lutut, maka tutup pusat dan tutup lutut wajib. Jadi pusat dengan lutut tu sendiri bukan aurat, tetapi wajib tutup. Jadi kalau dia buka, kalau dia buka dah. Kalau dia atas daripada pusat, bawah daripada lutut, tu bukan aurat. Diri pusat, diri lutut bukan aurat, tapi wajib tutup. Antara pusat dan lutut itu aurat, lagi wajib tutup. Itu dan lutut. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut pada semayang. Ketika semayang, sekurang-kurangnya pusat hingga lutut. Tu dari sudut sah semayang, bukan sempurna. Sempurna pakai baju lah. Jangan semua pakai kain belaka mari surah. Aku kan tak wajib. Aku kan pusat hingga lutut je. Sudah gitu. Dan pada segala laki-laki, depan laki-laki lain, aurat dia pusat hingga lutut. Sama ada laki-laki tersebut mahram ataupun laki-laki tadi bukan mahram, semua tu pusat hingga lutut.
Ni pok bogel panok habis kita. Mana tahu? Dan pada segala perempuan yang mahramnya mahram laki-laki tadi, sekalian perempuan yang mahram. Jadi adik dia, kakak dia, pusat hingga lutut. Mahram mahram dia, mahram sabit keturunan, mahram sabit susuan, mahram sabit perkahwinan. Mahram dalam keluarga 7 orang ya. Bukan lebih. Siapa 7 orang tu? Kalau kita lelaki, maka mahram kita pertama mak kita dan ke atas. Yang kedua, adik-beradik kita. Kakak ke adik ke, ikutlah yang perempuan. Yang ketiga, anak perempuan kita dan ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan dan sebagainya. Kemudian seterusnya ialah mak saudara sebelah mak, dan yang kelima mak saudara sebelah pak. Mak saudara kandung. Bukan mak saudara. Saya ingat dia ni jadi keluarga, dia ni macam keluarga saya dah. Kepala otak tu bukan keluarga. Dia anggap-anggap macam keluarga tu bukan keluarga. Keluarga angkat tu bukan mahram. Keluarga angkat tu sayanglah lagu mana pun, sejuta dia minta, sejuta dia beri sekalipun, tetap bukan mahram. Anak angkat, keluarga angkat bukan mahram. Mak kandung, mak saudara belah mak saudara belah pak yang kandung sahaja. Dengan makna adik-beradik pak, adik-beradik mak. Tu ya. Yang kandung sahaja. Selain daripada tu bukan mahram. Habis dah tu. Itu mahram sabit keturunan. Selain daripada tu bukan mahram. Maksud dia, selain daripada tu wajib jaga aurat. Ni waktu raya tengok, salam semua salam lah kau. Salam kau, salam dosa. Assalamualaikum, sudah neraka tu. Kan itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat raya. Awak siapa nak hantar masuk neraka ke mana? Bercakap gitu senang. Faham sikit bahasa. Tak boleh salam gitu. Sebab apa? Sebab bukan mahram. Ni sepupu salam. Sepupu cium tangan, cium cium pipi pula. Allah. Sir. Apa lagi? Boleh panggil apa? Ipa. Ipa pun bukan mahram. Selamat raya, maaf saya batin. Cocah. Habis lama masuk neraka letak taubat. Itulah jawapan kasarnya. Haram tu fardu ain, wajib tahu. Jadi sebelum raya tu pakat-pakat buat Google Meet. Pakat-pakat buat Google Meet dengan keluarga. Ni sebenarnya kita nak bincang sekarang ni, mahram ni siapa sebenarnya? Ada perubahan sikit. Ni pas sudah. Tiap-tiap tahun yang raya salam bukan mahram saja. Habis kita lagu tu. Sepupu bukan mahram. Sepupu yang paling dekat bukan mahram dah. Ipak yang paling dekat bukan mahram dah. Mahram ni sikit je. Bukan banyak. Kemudian bila bukan mahram, duduk berduaan tak boleh lah dalam satu rumah. Kalau mahram nisbah perkahwinan pula. Nisbah perkahwinan, maka menantu jadi mahram, mertua jadi mahram, ibu tiri yang pak kita kahwin lain jadi mahram. Nenek tiri tak mahram dah. Nenek tiri tak mahram dah. Jaga-jaga. Nenek tiri nisbah macam mana? Nenek tiri ni ada mahram, ada tak mahram. Nenek tiri ada dua. Nenek tiri yang tidak mahram, pak kita kahwin dengan seorang tu ada mak dia tu bukan mahram. Mak tiri tu saja mahram. Nenek tiri yang mahram pula. Nenek tiri yang mahram pula. Macam mana nenek tiri yang mahram pula begini. Kita kahwin dua. Kita kahwin dua. Seorang nama Aisyah, seorang nama Fatimah. Kahwin dua lah. Masing-masing ada anak belaka. Bila ada anak tu pula kahwin. Anak tu kahwin. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan perempuan lah, takkan dengan lelaki pula.
Lepas tu tubik pula anak, dia panggil apa? Cucu. Okey. Cucu siapa tu? Cucu kita lah. Bukan cucu siapa lagi. Siapa? Daripada mana? Isteri mana yang daripada isteri mana? Isteri yang pertama contohnya. Isteri yang pertama, anak dia nikah dengan seorang perempuan. Maka nikah dengan seorang perempuan, tubik anak lelaki contoh, tubik anak perempuan contohnya. Anak perempuan itu mahram kita sebab tu. Lepas tu yang isteri dia nombor satu tu mahram tak kepada budak tu? Mahram lah sebab dia nenek dia. Tapi isteri yang kedua nenek ke tak? Tu isteri pertama. Nenek ke tak? Dia panggil bukan nenek kandung. Bukan nenek kandung tu sebab bukan daripada jalur dia. Ni bini nombor lain. Nenek hak tu mahram. Nenek hak tu mahram. Dua tu nenek tiri. Kalau saya panggil nenek tiri lah, tak tahulah sini panggil apa dia beza dua tu. Mak kita nikah lain, mak tiri kita ada mak tu, hak tu nenek tiri yang bukan mahram. Kita kahwin dua, seorang Aisyah, B Fatimah. Aisyah beranak anak namanya Ahmad. Ahmad nikah dengan seorang perempuan, tubik anak. Cucu lah. Cucu tu cucu kita, cucu Fatimah isteri pertama. Cucu Aisyah tak, isteri kedua kita, cucu sabit nenek tiri. Tapi nenek tiri yang mahram sebab itu isteri kita. Hak tu isteri kita. Isteri kita nombor dua dengan isteri kita nombor pertama, masing-masing ada anak. Anak tu dia panggil adik-beradik sepok. Adik-beradik sebapak, ibu lain-lain. Adik-beradik sepok, bukan sepok ni. Sepok tu sebapa. Tu sebapa. Tu. Bila sebapa, masing-masing keluar anak pula cucu dia panggil. Cucu A, cucu B. Bila cucu tu, cucu kandung nisbah isteri pertama. Cucu tiri nisbah isteri kedua. Had tu mahram. Dia panggil cucu sepok. Jadi cucu sepok. Anak bagi isteri pertama dengan isteri kedua ayah mahram ke tak? Mahram lah. Mahram lah sebab isteri bapa. Tak kata mahram pula. Isteri kahwin empat, pak kahwin empat, masing-masing ada anak. Anak yang isteri pertama dengan isteri kedua mahram tak? Mahram sebab isteri pak. Bila mahram sebab isteri pak, anak-anak dia pun mahram lah. Mahram sepak. Dia panggil mahram sebapak. Bila mahram sebapak, dia pun nikah lagi, keluar cucu pun mahram. Tu ya. Dia beza dengan nenek tiri yang kita kata pak kita nikah lain, yang mana nikah lain tu ada ibu dia. Isteri bagi pak kita tu ada mak dia, dia panggil nenek tiri. Hak tu bukan mahram. Tu beza. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.